Salam sejahtera. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyemak 17 perjanjian perdagangan bebas FTA Malaysia bagi memastikan perjanjian sedia ada membawa hasil yang lebih kukuh. FTA terbabit merangkumi 9 perjanjian multilateral dan serantau serta 8 perjanjian dua hala termasuk dengan Turki. Why we have signed FTAs but we have not seen investment coming or trade coming to us, and why we see only our trade only goes to them but they don't have, maybe they have the lack of capacity or capability. This is where the opportunity we want to take. Menteri MITI Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Turki menjadi destinasi pertama dalam usaha ini disusuli negara rakan FTA lain. Malaysia juga akan memastikan perusahaan kecil dan sederhana mendapat manfaat secara lebih langsung daripada FTA dan bukan sekadar syarikat besar dan pelaburan asing. Ini kerana kerajaan mahu memastikan PKS tidak terpinggir dalam libat urus Malaysia dengan rakan FTA. Ekonomi negara dijangka mengekalkan momentum kukuhnya pada 2026 dengan KDNK diunjur berkembang sekitar 4%. Menurut Affinbank, ini disokong pelaburan langsung asing, disiplin fiskal dan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan. Dari segi mata wang, ringgit dijangka mengukuh ke paras 4.05 berbanding dolar Amerika disokong aliran masuk modal asing. Dalam pasaran ekuiti, indeks KLCI diunjur meningkat ke 1,780 mata didorong sentimen makroekonomi yang lebih positif. Prospek ini sekaligus menyokong strategi pertumbuhan kumpulan dalam pembangkang digital, pengurusan aset dan pembiayaan mampan. Kadar pengangguran November tahun lalu menurun ke paras terendah dalam tempoh 11 tahun pada 2.9%. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, kali terakhir kadar pengangguran di bawah 3% ialah pada 2014. Berdasarkan statistik Tenaga Buruh Malaysia, bilangan penganggur sebanyak 518,400 orang pada November 2025. Kedudukan ekonomi yang menggalakkan pada bulan terbabit juga dilihat terus menyokong pertumbuhan yang stabil dalam pasaran kerja dalam pelbagai sektor. Tenaga pekerja kini meningkat ke 17.61 juta orang pada bulan dikaji, lebih tinggi berbanding bulan sebelumnya. Kadar penyertaan tenaga pekerja pula pada 70.9%. Bagi bulan dikaji, jumlah pekerja bertambah ke 12.78 juta orang mewakili hampir 75%. Manakala bilangan penduduk bekerja sendiri turut meningkat kepada 3.26 juta orang berbanding bulan sebelumnya. Prospek harga emas kekal cerah dengan jangkaan kenaikan pada paras RM640 segram tahun ini. Ia disokong faktor makroekonomi dan struktur global sebagai aset lindung nilai utama dunia. Menurut BIMB Securities Research, ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi yang berpanjangan akan terus mendorong permintaan terhadap emas. Dasar monetari yang lebih akomodatif oleh Bank Pusat Utama Dunia turut menyokong sentimen positif terhadap emas. Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan beberapa bank pusat lain dijangka mengurangkan kadar faedah selanjutnya. Bursa Malaysia ditutup kukuh pada sesi dagangan hari ini diterajui kaunter perbankan. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 16.97 mata kepada 1,686.54. Kaunter untung mendahului rugi pada 616 berbanding 469, manakala 581 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut penganalisis saham Muhammad Siddiq Jantan, sentimen pelabur dipengaruhi data ekonomi domestik yang positif termasuk pasaran tenaga pekerja, pengeluaran perindustrian, pembuatan dan perdagangan runcit. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat.